Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan faham Al-Quran dan memahami doa-doa daripada Al-Quran. Minta maaf apa hari ni okeylah, dah boleh sihat sikit alhamdulillah. Semalam saya terpaksa batal kelas. Hari ni alhamdulillah okey sikit. Dah mula ada pertambahan baik. Dia saya kena tahu nak kata ulcer tu kan ulcer pasal dia benda tu dekat kawasan esophagus kan, tahu kan, kawasan mulut kita nak turun ke perut, kawasan kita telan makanan tu rasa senak. Kalau tak makan dia rasa macam bila makanan turun tu rasa macam seksa. Dia 2-3 hari ni makan payah sikit. Jadi saya patutnya pagi ni insyaAllah saya tak nak pergi hospital pasal ada klinik. Nak pergi hospital pula tapi tak tengok macam ni hari ni dah okey dah. Makan tak sakit dah, tak ada rasa pun macam payah nak telan. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kesembuhan. Jadi kita teruskan kelas kita insya-Allah. Baik. Okey, hari ni kita sambung kelas pengajian kita. Cuma okey, kita hari tu kan dah ambil sikit pada perkataan ganti nama. Kita ambil huwa dan hum. Huwa dan hum, dia dan mereka. Dia, mereka. Tengok tangan saya. Tangan saya tunjukkan dia. Alamak, kalau ni payahlah. Okey. Dia pada sikit. Dia satu, mereka. Mana kalau nak kata kita tunjuk orang ketiga. Kalau kita tunjuk dapat macam ni. Macam ni. Anta, antum. Anta, antum. Huwa, hum, anta, antum. Kita ambil ini dulu. Baik. Hari tu kita ambil dia, mereka. Dia dan mereka. Dia dan mereka. Dan dalam Quran Karim memang banyak. So abundant. Dan pasal kebetulan untuk wanita pun kadang-kadang kata ganti nama tu digunakan untuk digunakan dengan male. Lepas tu pula yang kalau female pula yang ada tanda female sahaja akan guna female. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada tanda female, maka dia terus digunakan dalam Quran Karim dengan gender male. Huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Kalau orang tanya kenapa Allah Ta'ala diletakkan huwa, tak ada bukan hiya ataupun tak ada gender yang tidak ada ataupun menggunakan it kan. Dalam bahasa Inggeris ada he, she, it. Dia lelaki, dia perempuan dengan ia. Yang ia ni tadi boleh dikatakan kalau ikut bahasa Inggeris inanimate lah, tak ada ketentuan dari segi jantina. Tapi dalam Al-Quran Karim penggunaan Allah Taala dengan huwa bukan kerana Allah Taala tu maskulin, jantan ataupun tapi kerana dalam digunakan dalam bahasa Arab sedemikian apa-apa yang tak ada tanda perempuan, tak ada muannas maka dia mesti gunakan maskulin. Apa-apa tak ada tanda feminin daripada kata nama mesti terus jadi maskulin. Itu sudut asal dia. Bukan kerana jantina. Tapi pada manusia tu, kalau pada bahasa Inggeris kita ada he, she, it kan. Kalau untuk benda yang yang third person tu. Tapi kalau bahasa Arab dia ada huwa dengan hiya aja. Maskulin feminin saja. Maskulin feminin. Tapi tak ada yang inanimate. Benda yang tak ada nama, tak ada nyawa pun kalau andai kata okey, jap. Kalau tak ada kata nama tu tak ada walaupun tak ada nyawa sekalipun, kalau tak ada tanda feminin terus tukar jadi maskulin. Macam baitun kan. Baitun pasal tak ada tanda feminin maka terus digunakan maskulin.
Kita sudut asal laki. Jadi kita ambil ini insya-Allah, kita cuba nak sambung lagi Baik. Lepas kita ambil huwa hum, saya nak kalau boleh kita ambil pula apa yang berikutnya. Sebab nanti dalam kita belajar bahasa Arab ni, untuk faham Quran, memang penggunaan kalimah-kalimah ni akan berulang. So pengetahuan tentang benda ni mesti baik. Okay, jadi huwa hum. Okey, sekarang saya nak ambil ini anta antum. Anta antum. Tengok pada sini je. Yang sini baik. Anta antum. Okey, anta kamu, lelaki, antum kamu semua lelaki. Tapi dalam Quran Karim kebanyakannya datang antum ni kadang-kadang selagi mana bukan tajuk tu khas untuk lelaki, macam jihad, macam masalah menceraikan, masalah nafkah, masalah perceraian dan sebagainya, maka yang ditujukan kepada lelaki dan wanita. Dan bila sebut tentang beriman, tentang solat, tentang ibadat, tentang kedudukan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, Allah Tuhan kita, walaupun digunakan kalimah antum, kan, macam orang kata ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, antum, kan. Jadi dekat situ masuk lelaki wanita. Antum ni masuk lelaki wanita. Lelaki dan perempuan. Okey. Okey, cuma form dia bila dia tidak okey, macam itu kita huwa dengan hum kan. Kita kata huwa jadi hu atau hi kan. Kalau hum kekal hum. Cuma yang anta antum ni dia ada perbezaan sikit. Dia ada perbezaan sikit. Perbezaan dia adalah anta akan jadi ka saja. Kaf. Anta jadi ka. Anta jadi ka. Okey. Kalau antum jadi kum. Antum jadi kum. Macam kita sebutkan tu kan. Anta ni you. Anta you. Kalau dia jadi your atau yours kan, dia akan jadi ka. Contoh macam anta, man anta, who are you, kan. The person can say I am Muhammad. Man anta, ma ismuka, kan. Man anta, ma ismuka. Who are you? Kan, who are you? What is your name? Man anta, ma ismuka. Man anta, siapa awak? Ma ismuka. Apa nama awak? Kan, the person can say I am a student, kan. Ana talibun, ismi Ali. Ataupun ismi Zainab. Dia tak ada, kita tak boleh anta ni untuk lelaki okey. Ma ismuka, man anta, ma ismuka. Dalam bahasa Melayu kalau kita gunakan siapa awak, apa nama awak, awak tu kekal. Kekal, tidak bertukar. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab, awak itu akan bertukar. You tu akan jadi, contoh tadi kan, who are you, what is your name, kan. Who are you, what is your name. Dia takkan what is your name, kan. Jadi dia akan bertukar form. Macam tu dalam bahasa Arab. Ketika mana ia menjadi dengan pengertian you, dia kekal lah, rupa dia you lah, anta lah. Tapi bila your, dia jadi ka, dia takkan jadi kekal dengan kalimah anta lagi. Okey, kalau saya terjemahkan apa maksud dia, yang disebut tadi kan, kalau kita kata man anta ma ismuka, man anta ma ismuka, man anta, who are you, and who are you, ma ismuka, ni dah tukar. What is your name? Ma ismuka. What is your name? What is your name? Kan? Ma ismuka. Ma ismuka. Dia akan jadi ka. Dia tak jadi anta. So basically itu sudut asal. Kemudian antum macam tu juga. Antum tu macam tu lah. Dan antum, bila kita gunakan bercantum, kalimah antum ni, daripada you jadi you all lah, you all. Bahasa Melayu tak ada ni, kamu semua. Dalam bahasa Arab yang ada beza single dengan plural. Dalam bahasa Melayu dia guna kalimah sama je, awak semua, tambah semua je, atau kalian. Awak atau kamu atau kalian, kamu dengan kalian. Ramai, kita cakap dengan ramai, kalian. Anta, antum. Tapi antum tu dia akan ada bentuk yang bercerita tadi, bila bercantum dia rupa lain. Macam you dengan your tadi. Anta jadi ka. Kalau antum jadi kum. Macam bila kita kata assalamualaikum.
assalamu alaikum. Perbincangan assalamualaikum tu, assalamualaikum, kum tu adalah antum, cuma antum dalam form bercantum kan, upon you all kan, assalamu alaikum kan, upon you all. So basically kalau kita faham situ, bagi kita ambil Quran lah untuk nampakkan mudah lagi. Kita ambil ayat Quran tertentu untuk kita jadikan sebagai contoh. Cuma yang ini nak kena perbualan yang banyak sikit, guna anta antum. Cek buka Quran jap. Ya, apa word Quran ni lembat sikit. Kita buka. Okey, sementara tu. Okey. Sementara tu kita tengok sini, kan? Dalam surah Al-Maidah ayat 5, surah 5 114. Dia kata warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna, dan beri rezekilah na kepada kami, wa anta, dan engkau, khairur raziqin, sebaik-baik ar-raziqin, yang berikan rezeki. Ni doa ketika kisah permintaan daripada Hawariyun kepada Isa alaihissalam agar turunkan hidangan dari langit. Turunkan hidangan dari langit. So ketika tu Nabi Isa lepas dia tegur mereka, dia minta bukan-bukan, betul Nabi Isa alaihissalam akhirnya meminta Allah Taala untuk diturunkan rezeki dari langit. So dia kata di akhir doa tersebut, warzuqna, dan rezekikanlah kepada kami, wa anta, dan engkau ya Allah, khairur raziqin, sebaik-baik yang berrezeki. Okey, contoh kalau kita boleh ambil lambat dah pula. Astagfirullahalazim. Okey, tak apa. Kan lama tak buka, dia jadi masalah sikit. Okey. Kita ambil dulu mula-mula sekali, mungkin kita pakai apa? Surah mungkin Al-Kafirun tak banyak. Mungkin ada. Kalimah antum dalam Quran ada lebih kurang dalam 131 kalimah. Okey. Okey, kejap. Akan tukar dia punya setting. Okey, kita ambil surah. Kita ambil hantar lah. Okey. Hantar lah. Hantar. Okey, contoh macam ni kita tengok dalam ni kisah. Okey, kita ambil perbualan Ibrahim dengan kaum dia. Surah Ibrahim. Kita ambil Toha boleh? Okey. Kita ambil Toha boleh. Kita ambil Maryam boleh. Maryam. Okay, kita ambil surah Maryam ayat 46.
Surah Maryam 6 tengok depan je. Tengok dekat skrin. Siapa ada Quran boleh buka lah. Siapa ada Quran boleh buka Quran masing-masing. Mushaf kalau Resam Osmani muka surat 308. 308. Siapa-siapa yang ada Quran Resam Osmani buka muka surat 308. 308. Kita akan ambil ayat daripada 41 sampai ayat yang ke 49. 50. Okey, 41 sampai 50 Surah Maryam 41 sampai 50. So kita akan follow dekat situ untuk kata ganti nama kata ganti nama yang kita dah ambil. So yang dah lepas pun kita fikir-fikir baliklah, macam who dengan home tu akan nampak lagi. Jangan lupa who dengan home akan nampak lagi. Yang kita tambah adalah anta dengan antum. Anta dengan antum berserta dengan rupa cantuman dia. Who dengan home tu saya tak ni sangat sebab rupa home tu kekal. Siapa mikrofon on tolong off kan. Unless ketika untuk tanya soalan saja onkan balik. Adapun sekarang tak ada, jangan siapa onkan mikrofon baik. Muka surat yang ke 308 ayat 41 sampai 50. Kita nak ambil kisah Ibrahim AS berdakwah pada bapa dia. Dalam ni kita akan dengar perbualan dia dengan bapa dia. Memang ada penggunaan kata ganti nama yang amat banyak. Okay. Cuma kita ingat yang dulu yang kita dah ambil who dengan home tu, tapi kita tambah dekat sini perbualan dia dengan bapa dia. Apa dia cakap dengan bapa dia, apa dia gunakan kata ganti nama. Kata ganti nama untuk anta Anta tu saya kata anta rupa ketika dia tak bercantum, macam ni. Ni kan. Ni, ketika tak bercantum rupa dia macam ni. Ketika bercantum yang kita akan jumpa rupa dia macam ni. Okey. Rupa macam ni. Dua bentuk lah kita akan tengok. Baik. Start 41 41 kita akan mula baca. Firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakun lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Qala salamun alaik, sa'astaghfir laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Okey ni baik. Okey 41 boleh kita 41 okey. Dia kata ayat 41 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitab. Wadhkur dan ingatlah. Kenanglah fil kitab dalam kitab. Ibrahim akan Ibrahim. Remember in the book and about Ibrahim, tentang Ibrahim. Innahu, ini antara kata-kata nama yang kita dah belajar.
Innahu, sungguhnya dia kan, innahu kana siddiqan nabiyya, dahulu seorang yang benar, amat berkata benar, lagi seorang nabi. Ingat tang mana? Banyak hidup dia. Okay. Tapi ingatlah, idh qala li abihi. Idh qala, tatkala, qala dia kata, li abihi kepada bapanya. Kepada bapanya. Ingat kan? Ini adalah nya. Ini dalam Quran ada banyak. Wa ya abati. Apa kata-kata dia? Ya abati, wahai bapaku. Wahai ayahanda kan. Ya abati, wahai bapaku. Wahai bapaku, wahai ayahandaku. 5. Kenapa? Dia kalau apa ni kata soal 5. Mengapa? Why? Kerana apa? Lam tu kerana, ma tu apa? Tapi bila dah jadi soalan dia tak boleh ma panjang ma tu pendek je. 5. Macam amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Kat sini ma macam tu juga. Dia tanya apa? Tanya bila dia jadi soalan, alif ma itu tak boleh ada. Bila jadi soalan alif ma tu akan hilang. Mimma khuliq, dari apakah dia dijadikan kan? Mimma. Kalau tidak mimma, dari apa yang. Ma tu nanti insya-Allah kita belajar lagi, kita akan belajar nanti. Antara kata yang berulang dalam Quran adalah ma. Cuma ma dia kena faham, ada ma bunyi maksud dia tidak, ada ma apa yang, ada ma yang apa. Ini soalan lah. 5. Mengapa? Ta'budu ma la yasma'u. Ta'budu, engkau menyembah. Ma la yasma'u, apa yang tidak mendengar. Wala yubsiru, tidak melihat. Wala yughni anka. Ini satu dah datang. Ini datang wala yughni anka syai'a. Dan tidak menyelamatkan bagi pihak engkau. Angka, bagi pihak engkau. Syai'a, pihakmu. Syai'a, sesuatu pun. Maksudnya kamu kekal kan. Tapi dalam bahasa Arab kan apa deka. Anta tak boleh. Anta tak jadi. The original form dia adalah anta. Tapi bila bercantum menjadi ka. Okay? Kal untuk lelaki perempuan ki, itu nanti kemudian kita bincang. Perempuan ki tak banyak dalam Quran. Yang banyak lelaki. Okay? Wala yughni anka syai'a, dan tidak menyelamatkan bagi pihak engkau, tidak mencukupkan bagi pihak engkau sedikit pun. Mana kenapa sembah benda yang tak dengar, tak lihat, tidak menyelamatkan bagi pihak engkau sedikit pun. Ya abati, hai bapaku, wahai ayahku. Wahai ayahku. Inni qad ja'ani minal ilmi. Ini sungguhnya aku. Ni kata ganti nama juga, tapi nanti kemudian. Ni saya ni. Ni saya Ni qad ja'ani, sungguhnya aku telah datang kepadaku, wahai bapaku. Ya. Sungguhnya aku telah datang kepadaku minal ilmi, daripada ilmu, dari ilmu, malam ya'tika, apa yang tak pernah datang kepada engkau. Tak pernah datang kepada engkau. Mana datang kepada aku ilmu yang tak pernah datang kepada engkau. Datang kepada aku ilmu yang tak pernah datang kepada engkau. Okay. Fattabi'ni, maka ikutlah aku. Ikutlah aku, ikutilah aku. Ahdika, aku pandu engkau. Ahdika, aku pandu engkau. Siratan sawiyah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kan? Ya abati, wahai bapaku, ini sungguhnya aku, qad ja'ani, telah datang kepadaku, minal ilmi, daripada pengetahuan, ma lam ya'tika, apa yang tak pernah datang kepadamu, fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika, aku hidayahkan engkau, tunjukkan engkau, siratan sawiyah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ahdika siratan sawiyah. Mana kamu ikut aku tunjuk kau jalan yang lurus. Ahdika siratan sawiyah. Ya abati, wahai bapaku. Wahai bapaku, la ta'budis syaitan. Janganlah engkau menyembah syaitan. Asal la ta'bud. Tapi kalau asal dal mati, alif lam shin tu pun mati, jadi tak boleh la ta'bud asy-syaitan. Salah. Jadi cara baca dia bila ada mati-mati,
Yang dal tu baris bawah. Yang first sukun akan dibariskan kepada baris bawah. Macam lam yakun alladhi kan. Jadi bunyi lam yakunil ladhi. Lam yakun alladhi. Kan lam yakunil ladhi tu. Asal lam yakun alladhi. Pasal nun tu mati, alif lam pun mati, maka dihidupkan balik kalimah nun tu baris bawah. Macam ni kat sini kat lah. Okey. La ta'bud asyaitan, la ta'budis syaitan. Wahai bapaku, jangan kau sembah akan syaitan. Inna syaitana, sungguh syaitan itu kan rahmani, adalah dia lirrahman, kepada Tuhan yang penyayang, asiya, derhaka. Dia kepada Tuhan penyayang derhaka. Jangan ambil dia, jangan sembah dia. Dia kepada Tuhan yang penyayang adalah penderhaka. Okay. Ya abati, wahai bapaku. Wahai bapaku, inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Inni, sesungguhnya aku, akhafu, aku bimbang. An yamassaka adzabun minar rahman, bahawa akan menimpamu, menyentuhimu, massa, sentuh, touch. Masa sentuh, menyentuhmu, azabum minar rahman, aku bimbang akan menyentuhmu azab daripada Tuhan yang penyayang. Fatakun lisyaitani waliya, maka engkau menjadi lisyaitan, untuk syaitan, waliya, sebagai orang lindungan, orang yang tak setia kasih sayang, lalu engkau kena azab daripada Tuhan yang penyayang. Tuhan sangat penyayang, Allah sangat penyayang, tapi engkau boleh kena azab daripada dia kerana engkau mengambil syaitan sebagai pelindung, ataupun syaitan mengambil engkau jadi orang yang mendapat perlindungan daripada syaitan, berlindung dengan syaitan. Lalu bapa dia jawab, qala, berkata bapa dia, bapa Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berulang, dia kata ya abati, ya abati, daripada ayat atas kan, 4-5 kali dia panggil ya abati, ya abati, wahai bapaku, wahai bapaku. Kan dia bukannya datang kata weh orang tua kan. Ini cara dakwah, walaupun kita betul, tapi bapa kita salah, tapi tak berhak kita untuk kurang hajar atau biadab dengan dia. Ini sering berlaku dalam masyarakat, kadang-kadang orang tak faham. Kesilapan bapa kita bukan menghalalkan kita biadab. Orang tua dari kita, dia boleh silap, boleh salah, tapi tidak bermaksud kita pula boleh buat salah kedua. Sebab balik pada asal tidak ada. Sebab tu Nabi kata tidak ada umat atau bangsa ni yang tidak kenal orang tua dan kebaikan, kecuali dia akan binasa. Sebab tu Nabi kata apa? Laisa minna, bukan golongan kami. Bukan daripada kami. Man lam yarham saghirana, man lam yuqir kabirana, yang orang tak menghormati orang tua kami, walam yarham saghirana, dan tak belas kasihan pada orang muda kami. Mana yang tua kena dihormati, yang muda kena disayangi. Kalau ada yang kata yang tua tak dihormati pun masalah. Walaupun memang kadang-kadang dah tua dia jadi perangai pelik dan sebagainya, tapi itu bukan berhak untuk seorang. Sebab tu Ibrahim AS tunjukkan dalam doa dia yang Allah Ta'ala rekodkan dalam surah Maryam 41 sampai 50 tu kan, kisah tu. Memang Allah Ta'ala rekodkan perbualan dia tu untuk kita belajar macam mana Ibrahim berdakwah tanpa penat, tanpa rasa letih, dan juga dengan penuh kasih sayang. Dia nak bapak dia betul. Tapi pasal mindset yang ada, cara berfikir yang berlainan. Kalau kita sekarang ni mungkin kita kata conscious, cuba ditanamkan dalam jiwa, kalau kita salah minta maaf kan. Tapi pada orang tua kadang zaman dulu ego dia lain, tak sama. So tak patut kita paksakan dan juga kita tekankan kena kan. Okey. Jadi apabila dah Ibrahim cakap banyak, sebut pada bapak dia nasihat, bapak dia jawab, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala, dia berkata, araghibun anta an alihati. Araghibun, adakah tidak suka engkau? An alihati, terhadap Tuhan-Tuhanku. Adakah tidak suka engkau? Raghibun ni dia boleh maksud suka, tapi tengok huruf jar yang datang tu. Kalau dia datang raghibun fi, raghiba fi, dia akan maksud saya suka. Tapi raghibaan maksud tak suka. Dia opposite. Cuma one verb tapi boleh bertukar maksud berdasarkan kepada apa huruf jar yang digandingkan bersama dengan dia. Dekat sini digandingkan dengan an, raghibaan. Kalau raghiba fi dia suka, raghibaan tak suka. Dia kat sini
kata soal. Qala berkata bapa Ibrahim, araghibun anta. Adakah raghibun anta, tak suka engkau, an alihati, terhadap alihati Tuhan-Tuhanku. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim. Adakah tidak suka engkau terhadap Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. La illam tantahi. Benar-benar jika lam tantahi, engkau tidak berhenti. Ini intaha yang tahi ni, ha ni bukan ha dhamir kita. Ini ha ni ha fi'il itu sendiri. Kata asal dia intaha yantahi. Intaha yantahi, maksud tamat atau berhenti. Kat sini bapa dia kata la illam tantahi, dan kalau kau tak berhenti. La illam tantahi, kalau kau tak berhenti, la arjumannaka, pasti aku rejam engkau. La arjumannaka, pasti aku rejam engkau. Wahjurni maliya, ya. Wahjurni, dan engkau jauhilah ni aku maliya, berterusan. Yang datang aku lama sikit, aku tak tengok muka kau. Wahjurni maliya, jauhilah aku maliya, untuk masa yang panjang. Tak suka tengok muka kau. Kata bapak dia, sayangkan kepada berhala. Bila Ibrahim duk sebut soal-soal berhala tersebut, maka Ibrahim kata, qala salamun alaik. Qala, berkata Ibrahim, salamun alaik, salam ke atas engkau. Kepada bapak dia, sa'astaghfir laka rabbi, aku akan minta ampun untuk engkau Tuhanku. Aku akan minta ampun untuk engkau kepada Tuhanku. Okay. Sa'astaghfiru laka, akan aku minta ampun, laka, untuk engkau. Rabbi, Tuhanku, itu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, sungguhnya dia, ya, sungguhnya dia, kana bi, adalah dia, bi terhadapku, Tuhan aku tu terhadap aku, hafiya, amat-amat melimpah ruah pemberian. Hafiyun, maksud dia Allah Ta'ala banyak memberikan pemberian kepada Ibrahim alaihissalam. Mana Ibrahim merasakan ketika ini, memang kisah awal Ibrahim alaihissalam, sebelum daripada Allah Ta'ala larang dia ataupun tunjuk kepada dia bapa dia adalah musuh, bukannya boleh baik, maka dia janji nak minta ampun untuk bapa dia. Tapi bila dah sah bapa dia takkan dilepaskan Allah Ta'ala, dia berhenti berdoa, dia tinggalkan doa untuk bapa dia. Dia janji nak doa tapi tak doa dah, tak dapat nak doa sebab bapa dia mati kafir. Okay. Kemudian wa'tazilu, dan aku jauhi, aku berlepas menjauhi kamu. Wa'tazilukum, dan aku jauhi kalian semua. Wa ma tad'una min dunillah, dan apa kamu semua seru, dan apa yang kamu semua seru, min dunillah, selain dari Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku akan seru Tuhanku. Asa alla aku nabi du'ai rabbi syaqiya, moga-moga tidaklah aku menjadi dengan menyeru Tuhanku syaqiya, malang. Moga-moga aku tak menjadi dengan berdoa pada Tuhanku malang. Aku jauhi kalian, dan apa kalian seru daripada selain Allah Ta'ala, dan aku seru Tuhanku saja. Moga-moga aku tidak menjadi dengan menyuruh Tuhanku orang yang malang. Falamma tazalahum, dan bila dia jauhi mereka. Ini kita ambil hum, mereka. Wama ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala, ditinggalkan. Okay, ini dia tak dah berdakwah kena bakar, kaum tak nak dengar. Lepas tu dia tinggal kaum dia. Allah Ta'ala perintahkan tinggal, dia tinggal. Ya. Wa tazilukum wa ma tad'un lillah. Falamma tazalahum, bila dia jauhi mereka, dan apa mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala, wahabna lahu ishaq, kami kurniakan kepadanya, ni hu ni Ibrahim, hunya ishaq, wa yaqub, ishaq kemudian yaqub. Ishaq itu sebagai anak, yaqub sebagai cucu. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan setiap seorang, kesemuanya kami jadikan nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami kurniakan untuk mereka daripada rahmat kami.
Wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyya, dan kami jadikan untuk mereka lidah yang benar lagi tinggi. Okey, so jadi dalam kat sini kan kalau kita lihat balik ka dengan kum tu yang saya tunjukkan tadi cuma kum kat sini ada 1 2 lah kan, kita tak banyak. Mungkin dalam surah apa, dalam surah surah apa Al-Kafirun tu ada, tapi kum tak ada pula kan. Kum tak ada, dia tak ada bentuk tu, dia bentuk antum. Dalam surah Al-Kafirun antum, bentuk dia antum. Ana dengan antum digunakan. Tapi kalau apa dalam bentuk yang apa, bentuk yang bercantum macam ni kan, ada tempat-tempat lain lah yang kita akan insya-Allah nanti. Jadi saya bagi last kali, saya bagi apa latihan untuk buat. Okay, cuma yang ni kita tengok macam mana ka tadi digunakan. Ka pada perbualan gunakan ka, walaupun asal dia anta, bentuk dia asal dia adalah anta, dan ni ada digunakan sekali lah. So, Quran pun anta tu saya cek dia dalam 100 berapa kali je, tak banyak. Tak, anta yang Quran dia 80 kali. Dia 81 kali. 81 kali. 81. Paling banyak digunakan. Sekejap. So Yunus ada perbualan kan? Sekejap. Okey. Hantar baik. Dia soalan. So Yasin. Ya tak? Yasin boleh tak kan? Nantilah itu dekat awal je. Kalau Yasin dekat awal, betul lah awal tu kan. Innaka laminal mursalin tu kan, itu dekat bahagian awal. Kalau kita perhatikan dia punya penggunaan tu, sekejap F Yasin sekejap. Dah beberapa surah lah, macam surah Taha pun ada perbualan sikit lah kat awal tu, sikit je. Ada sikit perbualan. Kat sini sikit je. Kalau kita lihatkan surah Yasin kan. Kat sini tak banyak. Nampak? Penggunaan dia kalau kita perhatikan balik. Okey. Dekat sini satu. Habis lah. Dekat sini satu je. Satu je. Kalau nak tengok yang macam apa, kalau apa, lepas itu home dengan kum lah. Home banyak lah. Yang itu home banyak home. Home paling banyak lah sebenarnya banding tu. Kita nanti saya bagi. Ini Toha kot. Toha kot sekejap. Kalau untuk latihan mungkin Toha. Jadi nanti kalau kita belajar apa, ambil anta tu kan. Bila ambil sekali dengan ana lagi seronok sebenarnya. Kalau nak ambil pasal kat sini dia akan ada 2 perbualan. Soalan Allah Ta'ala, jawapan Musa. Soalan Allah Ta'ala, jawapan Musa. Kan? Okay, Toha Toha kita ambil daripada ayat pertama. Banyak ni. Okay, ka anta. Okay, kalau ka anta ni banyaklah dekat ni, dekat awal Toha ni banyak. Essentially kan, yang perbualan ni. Cuma nanti kita ambil sini ke. Okay, nanti kita ambil kemudian lah. Nanti Toha kita ambil kemudian. Baik. Kita stop ni, kita masuk pada buku doa kita. Baik. Itu home lah. Ayat 15 tu tahu. Itu huwa dengan home kan. Oh, perbualan 2 orang tu. Ya, betul-betul. Okay. Ambil surah Yasin tadi. Betul-betul. Perbualan surah Yasin. Terima kasih. Wadrib lahum masal ashabal qaryati ja'al mursalun kan. Okay, jap. Okay, kita buat latihan tu lah. Yasin, surah Yasin. Boleh ingat. Terima kasih yang bagi ingat. Lupa.
Saya duk ingatkan apa bila wadhkur kan apa wadrib lahum mathal ashabal qaryati ija'al mursalun tu. Okey. Yang kita ambil itu untuk latihan, ambil kisah tersebut. Dia bermula daripada ayat ke 15. Bentar Okey. Kita ambil ayat 15. Okey, ambil ayat yang ke okey, bukan 14, start daripada 14. 13. Ambil penuh lah. Yang perbualan saja tak ni tak sedap. Ambil kisah penuh dia. Okey. Start daripada ayat yang ke 13. Ini latihan untuk ka dengan kum ataupun anta antum anta antum. 13 sampai ayat yang ke ayat 27. 13 sampai 27 Tolong buat latihan Yasin 13 sampai 27 dan keluarkan atau tengok dekat situ untuk anta antum kakum. Anta antum kakum. Anta antum ka dengan kum. Ka dengan kum. Okey. Okey, kita pergi buku doa kita. Mana buku doa kita? Nombor 4 Ustaz. Ya saya? Tak, bukan. Buku doa ada nombor 4. Saya jumpa tak? Kejap, tak buka lagi. Baik. Bismillah. Baik. Baik, firman Allah Ta'ala. Nombor 4. 3. Mana 4? Asal 5 terus. Pendek je Ustaz, bawah 3 tu. Ya ke? Okey. Baik. Surah Al-A'raf ayat 127. Keempat. Ni doa yang macam kita bagi tahu semua hafal. Daripada mula-mula kita ambil Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang ketiga baru ni kita ambil Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kita ambil yang keempat lah. Baik. Okay, firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Okay. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana, wahai Tuhan kami. Afrigh alaina, curahkanlah. Curahkanlah atau isi apa limpahkanlah. Actually faragha ni, faragha kalau saya ada benda, saya tuangkan bekas kosongkan, itu maksud dia faragha, afragha. Bila kita afrigh, kosongkan, mana daripada Allah Ta'ala punya kurniaan, limpahkanlah, mana tuangkanlah. Alaina, ke atas kami. Ke atas kami, sabran, kesabaran. Wa tawaffana muslimin, wa dan tawaffana, matikanlah kami, wafatkanlah kami, muslimin, sebagai orang-orang yang Islam. Rabbana kita tahu dah Rabbana, na tu kami,
Nanti kita ambil nanti lepas daripada kita buat latihan yang surah Yasin tu 13 sampai 27 tu, kemudian nanti kita akan ambil khas berkenaan dengan first person, ana, nahnu, saya, nahnu, kami, kan, ana, nahnu, jadi huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Ingat saja, orang ketiga dia, mereka, huwa, hum. Orang depan kita anta, antum. Perempuan nantilah kita ambil kemudian. Okay. Itu ana, nahnu. Ana, nahnu. Okay. Ana, nahnu. So nanti kita akan ambil insya-Allah yang na tu. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh. Mana afrigh ni kau tuangkanlah. Mana asal maksud dia benda tu ada Allah Taala limpahkan. Tu digunakan terjemahan limpahkan. Atau maksud dia faragha tu kurniakanlah atau curahkanlah. Alaina, ke atas kami, sabran, kesabaran, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami, tawaffa, wafatkanlah, itu fi'il amar, tawaffa, wafatkanlah engkau ya Allah, na, akan kami, muslimin, dalam keadaan orang-orang yang Islam, sebagai orang-orang yang Islam. Okey. Ni kisah ni panjang ni, kisah apa? Orang-orang yang bertempur atau bertentang dengan Firaun. Siap. Quran. Okey. Macam biasa kita nak faham ayat doa tu, kita tengok situasi dia. Dan ini ingat bila kita pakai doa-doa Al-Quran, kita kena faham konteks doa tersebut. Bila dibaca, baca kerana apa dibaca, kan itu patut kita perhatikan. Jangan kita baca macam itu, kita baca, kita tak tahu isi kandungan dia, nanti kita tak dapat memahami akan dia punya pengertian yang sebenar. Lalu kita akan salah minta pada doa yang lain orang cakap, lain kita sebut. Lain dia cakap, lain kita sebut. Kerana orang minta benda lain, kita minta benda lain. Apa benda baru ni ada orang tanya saya soalan Dia tanya saya soalan, lepas tu dia kata doa saya sekian baca ketika sekian. Saya kata bukan macam tu baca dia sebab benda kurang sikit, oksigen kurang. 127 cek. Okey. Okey. Dia benda ni kisah panjang ni, kisah apa? Musa dengan Firaun. Antara kisah panjang Musa dan Firaun. Kan? Kalau kisah dia nak tahu betul-betul bermula daripada start ayat (103). Mula start dia. Kisah tu. Dan berakhir kisah Musa AS dengan Firaun ni sampai ayat yang ke 136. Jadi tapi doa tu tengah-tengah ketika pertembungan di antara Musa dengan Firaun. So kita cuba tengok sampai tak kita baca kat situ. Okey. Kalau dia punya perbualan tu, doa tu dekat 127 kan. 127. 126. Doa tersebut diselitkan. Okey. Tapi perbualan tu dia mula daripada awal. Ini bahkan kisah ni sebenarnya selepas daripada Firaun dengan Musa alaihissalam dah bertembung dan ketika tu bila Firaun dia tak boleh kalahkan Musa, dia cuba untuk seksa kaum Musa alaihissalam. Okey. Di ayat sebelum tu Allah ceritakan berkenaan dengan perkampungan-perkampungan yang dimusnahkan sebelum daripada Musa alaihissalam kan. Allah ceritakan awal tu
Kemudian sampai ayat 103 tu Allah Ta'ala pun terangkan. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Kemudian kami utuskan sesudah daripada mereka, itu kaum yang sebelum Musa AS. Sebelum daripada Nabi-Nabi sebelum Musa AS. Kami utuskan lepas mereka Musa. Biayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kami. Kami utuskan Musa dengan tanda-tanda kami. Ila fir'auna wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Malak ni pembesar Malak. Ustaz tak share screen Mana saya? Oh, tak share screen ni? Share lah. Tak Lain ada. ni. Oh, silap. Salah share screen. Sini. Saya silap screen. Mujur kat tegur. Saya nampak screen lain. Okey, baik. Dia kata, thumma ba'athna min ba'dihim Musa. Kemudian kami utuskan sesudah daripada mereka Musa AS. Dengan tanda-tanda kami, dengan bukti-bukti kami kepada Fir'aun. Wa mala'ihi, dan para pembesarnya. Malak adalah pembesar. Hi itu ialah dia. Pembesarnya Fir'aun. Fadhalamu biha. Lalu mereka telah menganiaya, menzalimi biha terhadapnya. Terhadap tanda-tanda yang ditunjukkan. Tanda tu dah datang, mereka buat aniaya. Terhadap bukti-bukti tersebut. Fanzur, maka lihatlah. Kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimanakah akibat atau pengakhiran atau penamat orang-orang yang buat kerosakan. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Dan berkata Musa, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku utusan dari Tuhan sekalian alam. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Amat hak adalah perkara yang hak. Sepatutnya ke atas bahawa tidak aku berkata. Haqiqun alai ala Allah akun, adalah hak bahawa tidak aku mengatakan. Adalah hak ke atas bahawa tidak aku mengatakan. Allah, ke atas Allah, illal haq. Dan sebenar-benar sepatut-patutnya aku tak boleh kata ke atas Allah Ta'ala kecuali apa yang benar sahaja. Qad ji'tukum bibayyinatin. Qad ji'tukum, sesungguhnya ji'tukum. Ni nampak? Kum. Aku telah datang pada kalian bibayyinatin, dengan bukti. Bir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa'arsil ma'iyya, maka utuskanlah bersama-samaku Bani Israel. Sebab ketika Musa datang, memang Bani Israel tengah disiksa. Ketika dia utuskan, bila Musa datang jumpa dengan Fir'aun, memang ketika tu, lepas daripada dia balik dari Madian, jadi utusan, memang kaum Bani Israel memang tertekan. Okay. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Qala, kata Fir'aun, in kunta, jika adalah engkau, ji'ta, engkau telah datang, jika adalah engkau telah datang, bi ayatin, dengan bukti, fa'ti biha, maka datangkanlah dengan bukti tersebut. In kunta minas sadiqin, jika engkau adalah di kalangan orang-orang yang benar. Maka Musa pun buat apa? Fa'alqa asah, maka dia pun campakkan tongkat dia. Fa'idha hiya thu'banum mubin, maka tiba-tiba, ia, tongkat tersebut, thu'banum mubin, seekor ular yang nyata, terang. Jelas-jelas, bukannya sama-sama, jelas-jelas dia adalah seekor ular. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin, dan dia cabut tangan dia letak kat ketiak, kemudian dia tarik keluar, tiba-tiba ia terang, cerah, putih kepada orang yang melihat, mana tangan dia bersinar. Ya.
Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Berkata golongan pembesar daripada kaum Fir'aun, sesungguhnya ini benar-benar seorang penyihir yang amat-amat berpengetahuan. Nampak Musa buat itu, campak tongkat jadi ular, buat keluar tangan bercahaya. Maka dia orang kata, ini sihir, ini ahli sihir yang sangat berpengetahuan. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Dia nak untuk mengusir kalian daripada bumi kalian. Maka apa kalian nak perintahkan? Kalian nak buat apa? Kalian nak perintah suruh apa? Nak buat apa dengan lelaki ni? Okay. Diorang apa ni pakatan ataupun perbualan di antara para pembesar. Tapi kat sini ada tuduhan tak betul sebab Musa AS tak ada nak keluarkan mereka. Musa AS nakkan Bani Israel dia dilepaskan. Dia tak minta benda lain. Disuruh lepaskan Bani Israel bersama dengan Musa AS. Tapi diorang dah buat tuduhan baru. Tuduhan dia adalah bahawa Musa AS cuba nak usir mereka daripada bumi mereka. Kan? Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Kan? Dia nak usir kalian daripada bumi kalian. Famadha ta'murun? Maka apa kalian nak suruh? Qalu arjih wa akhahu wa arsil ila al-mad'i fil madaini hashirin. Okay. Kita qalu yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Qalu mereka kata arjih. Mana tangguhkan, mana jangan hukum lagi. Wa akhahu dan saudara dia pun. Mana tangguhkan dia dan juga saudara dia. Saudaranya akhahu. Tangguhlah di mana jangan hukum lagi dia dan saudaranya. Warsil madaini fil madaini hashirin, dan utuskanlah fil madaini di seluruh pada bandar-bandar hashirin, utuskanlah di bandar-bandar atau utuskanlah pada bandar-bandar hashirin dalam keadaan untuk kumpulkan, untuk menghimpunkan. Ya'tuka bikulli sahirin alim, supaya mereka setiap bandar-bandar tu datang kepada engkau Fir'aun, datang kepada engkau bikulli sahirin alim, dengan setiap penyihir yang bijak, yang mengetahui, yang alim, yang berpengetahuan. Mana dia kata jangan siksa dia lagi, jangan hukum dia lagi, tapi pasal nak malukan dulu. Jadi dia orang suruh supaya Fir'aun utuskan pada semua bandar untuk datangkan kepada Fir'aun dengan semua penyihir yang berpengetahuan. Waja'a as-saharatu fir'auna qalu innana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Dan datanglah ahli penyihir. Saharatu ni plural bagi sahir. Saharah is plural bagi sahir. Dan datanglah para penyihir Fir'aun. Qalu, dan datanglah para penyihir Fir'auna. Qalu, mereka berkata, inna lana la ajra, sesungguhnya untuk kami ada upah, in kunna nahnul ghalibin, jika kamilah orang yang menang, jika adalah kamilah orang yang menang. Dia gunakan 2 kali untuk penegasan, untuk emphasize. Itu wajah as-saharatu fir'auna qalu, mereka berkata, dan datanglah ahli-ahli sihir Fir'aun, dan mereka berkata, sesungguhnya untuk kami upah, benar-benar ada upah jika kami menjadi orang-orang yang menang. Dia soalan, question mark. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qala, berkata Fir'aun, ya, na'am, ya. Wa innakum, dan sungguhnya kalian, laminal muqarrabin, benar-benar di kalangan orang yang hampir dekat. Jadi orang yang hampir dan rapat dengan Fir'aun. Ya.
Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna an nakuna nahnul mulqin. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya, sama ada engkau melemparkan, bahawa engkau lah yang melemparkan, bahawa engkau melemparkan, wa imma, ataupun an nakuna, bahawa menjadi kami nahnul mulkin, kamilah orang yang melemparkan. Mereka kata, wahai Musa, sama ada engkau yang melemparkan ataupun kamilah yang menjadi orang yang melemparkan. Kalau jadi kamilah yang melemparkan. Qala alqu, berkata Musa, lemparkanlah kamu semua. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Lalu falamma alqaw, bila mereka lempar saja, ya. Musa kata lemparlah, diorang pun lempar. Bila lempar saja, saharu a'yunan nasi, mereka sihir mata orang ramai. Wastarhabuhu, mereka gerunkan mereka. Waja'u bisihrin azim, mereka datangkan sihir yang besar. Bayangkan semua orang di kawasan perhimpunan tersebut semua sekali nampak apa mereka buat. Tapi kat sini ada para nak bahaskan, kata cara ayat 115 tu, adab daripada ahli sihir Firaun, mereka beradab dengan Musa alaihissalam, maka Allah Taala jadikan mereka beriman. Kerana mereka punya adab. Sebab tu adab penting bila belajar ke, bila kita nak buat satu benda ke, memang adab itu sangat penting. Jadi bahkan adab itulah membawa mereka kepada hidayah. Allahu a'lam. Ini pendapat para ulama berdasar kepada perbualan, sebab Allah Taala takkan rekodkan perbualan kecuali apa yang penting. Dan antara rekod yang penting dalam surah ni dan surah lain pun datang, perbualan antara Musa dengan ahli sihir Firaun tu, mereka beradab dengan Musa AS, walaupun mereka datang untuk menang, nak lawan Musa supaya menang, tapi mereka beradab dengan Musa AS. Okay. Dia kata wa auhayna ila Musa an alqi asak, dan kami wahyukan, ila Musa, kami wahyukan kepada Musa bahawa lemparkanlah tongkat engkau. Asaka, ka ni engkau, lemparkanlah tongkat engkau. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, maka tiba-tiba ia menelan apa mereka ada-adakan. Yang mereka ada-adakan tu hanya khayalan. Yang Musa punya ular ni ular yang benar, ular yang betul-betul ular. Dia telan apa yang dibuat oleh ahli sihir. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun, lalu terjadilah kebenaran al-haq terjadi, turun, dan batallah apa mereka buat. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin, lalu mereka ditewaskan di situ dan balik mereka dalam keadaan hina. Mereka patah balik dalam keadaan hina. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan dijatuhkan ahli sihir itu dalam keadaan sujud. Semua jatuh sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami telah beriman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. Dia ni tunjukkan mana kisah menarik yang sering disebutkan para ulama adalah bagaimana ahli sihir tersebut, ahli sihir Firaun, mereka bertukar daripada 3 kondisi dalam satu hari. Pagi kafir, beramal dengan sihir. Tengah hari kalah dengan Musa, jadi mukmin. Petang, ni kisah dia, itu mati syahid. Okey. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum, berkata Fir'aun, kalian beriman dengan dia bihi qabla, sebelum an adana lakum, bahawa aku izinkan untuk kalian beriman sebelum aku izinkan. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sesungguhnya ini benar-benar tipu daya. Yang kalian tipu daya akannya, kalian buat helah akannya di bandar.
Mana waktu dia, aku tak tahu kau buat apa, kau kata kumpul dah kan. Untuk kalian keluarkan daripadanya penduduknya. Kalian pasti akan ketahui. Bahkan ada satu ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, dan kata bahawa Fir'aun tuduh mereka belajar sihir dengan Musa. Sedangkan tak ada kaitan pun. Musa baru je balik daripada Madian. Tapi kisah berlaku, Fir'aun terpaksa dah gagal kan. Sebab dia kata nak lawan ahli sihir, tapi ahli sihir dah clarify Musa sebagai utusan Allah Ta'ala. Maka dia pun dengan kabut, cepat-cepat dia tukar kepada hukum terus. Dan salahkan mereka beriman sebelum minta izin. Bukan masalah betul atau salah. Okay. Maka akan kalian rasakan, kalian akan mengetahui. Fasawfa ta'lamun, akan kalian ketahui. Maksudnya apa hukuman yang kalian akan kena lah. Okey. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. La uqatti'anna, pasti aku akan potong. Pasti aku akan potong aydiyakum, tangan-tangan kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, secara bersilang. Mana dia potong kaki kanan, tangan kiri. Kaki kanan, tangan kiri, kaki kiri, tangan kanan. Sebab dia nak suruh patah balik, tapi tak ada, dia tak kisah kan. Dan aku pasti akan palang kalian, salib kalian, apa semua sekali. Mana biar mati di atas palang tersebut sampai mati di atas ni salib salibannakum. Aku pasti akan palang kalian semua semua sekali, ya. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, sesungguhnya kami kepada Tuhan kami semua kembali. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan tidaklah engkau marah atau benci atau murka atau nak membalas minna terhadap kami, illa kecuali an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna, bahawa kami beriman dengan bukti-bukti Tuhan kami apabila ia datang kepada kami. Kau marah sebab kami beriman dengan tanda Tuhan kami je. Sebab kami beriman dengan tanda Tuhan kami, kau marah sebab itu je, bukan sebab lain. Maka kat sinilah bila mereka nak pastikan mereka tak bertukar pendirian. Ketika mana waktu tersebut, ialah waktu sangat kritikal, waktu di mana kalau mereka tunduk pada arahan Fir'aun, tarik balik penyaksian ke, ataupun kata betul lah memang Musa yang sebenarnya ajar diorang Fir'aun sihir, dan diorang benar pakat dengan Musa untuk kenakan Fir'aun depan orang ramai. Okay. Kalau macam itu dia akan lepas. Tapi diorang ketika mana musibah tu dah memang sangat-sangat getir, uji iman mereka, dan mereka lafazkan doa tersebut. Ni doa ni bukan dibaca ketika waktu biasa, bahkan ketika mana waktu getir, mana kita rasa iman kita boleh goyang, boleh terancam dengan sebab ugutan ke, dengan sebab fitnah ke yang berlaku ke. Patut kita berdoa dengan doa ini supaya jangan sampai kita silap langkah, dan juga menjelang waktu contoh-contoh kesakitan yang teruk, kita tak tahan, kita lupa Allah Ta'ala. Ini doa yang patut kita bacalah. Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Tuhan kami, curahkanlah ke atas kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, matikanlah kami sebagai orang-orang yang Islam. So, ini doa daripada ahli sihir Fir'aun yang ketika mana diugut untuk disiksa, bahkan memang disiksa ketika itu, disiksa mereka sampai mati, mati syahid. Mereka mati syahid. Mereka sabar, bertahan, dan mereka tidak mengeluarkan kata-kata yang tak elok. Itu sebenarnya pasal kita tahu bahawa manusia ini bersabar atau tidak, kita boleh tengok daripada dia punya tindakan dan perangai atau tingkah laku. Terutama kata-kata mulut. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, dalam surah Al-Baqarah sebagai contoh untuk tunjukkan orang yang bersabar. Itu kan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah 154, 155 kan, bila Allah Ta'ala nyatakan wabasyiris sabirin, bila bertinggi pada orang yang bersabar. So orang bersabar itu siapa? Alladzina idza asabatuhum musibatun, orang yang bila ditimpa mereka sebarang musibah, qalu inna lillah, mereka berkata kita ni milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita ni kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Mana orang yang menuturkan sedemikianlah dia orang bersabar.
Adapun orang yang ketika mana musibah datang, baik, mikrofon. Okey. Siapa? Okey, baik. Bila dia mikrofon lah. Dia bila kita kena musibah dan kita mengeluh atau mengatakan kata-kata yang tak sepatutnya, itu dah masa ataupun waktu yang kita faham bahawa kita tak sabar. Sabar itu adalah dengan tahan lidah kita daripada bertutur dengan benda tak patut. Dan memang ketika tu diorang cakap je. Kalau cakap je betul, cakap je tak betul dan Firaun akan lepaskan. Tapi diorang minta Allah Taala curah ke atas mereka kesabaran. Dan minta diwafatkan sebagai orang-orang yang Islam, bukan orang yang lain. Pasal diorang transition. So kalau dikata kita rasa tertekan dengan kita punya kehidupan dan rasa dengan diri kita ni diuji dengan penyakit ke dan sebagainya, dan kita bimbang iman kita akan goyah, maka itulah doa kita patut amalkan dalam keadaan kondisi tersebut. Kondisi ketika mana kita rasakan iman kita akan digoncang dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin kan kadang-kadang seorang tu orang kena ujian jadi liberal, jadi agnostik pun ada, jadi atheist pun ada sebab kena ujian. Mati bapak dia macam Charles Darwin sendiri kan, pengarang Origin of Species, dia jadi atheist ataupun tolak Tuhan sebab apa? Sebab bini dia mati. Bini mati dia kecewa dan sebagainya, maka dia pun start buat buku tu. Dia mula punca dia sebab bini dia mati. Ketika bini dia hidup, dia happy, dia tak ada masalah pun. Tapi bila dia mati bini, dia jadi macam tu, dia mula salahkan Tuhan dan sebagainya lah. Dia start cari benda untuk keji atau caci Tuhan. Itulah munculnya buku Origin Species tu. Banyak berlaku. Kebanyakan daripada orang-orang yang keluar tinggalkan agama ataupun mati akhirnya dalam keadaan kufur tu, punca antara dia tajuk asal ni, tak ada kesabaran dalam menghadapi ujian. So ahli sihir Firaun, mereka dah pasti dan confirm akan diseksa oleh Firaun, maka benda tersebut menjadikan diri mereka sebenarnya sangat-sangat perlu kepada kesabaran. Mana tak ni kan pagi memang tengah gila jawatan, gila kan harta untuk dapatkan ganjaran kafir. Tengah hari lawan dengan Musa AS kalah, mereka nampak lihat ular Musa telan tongkat mereka yang mungkin khayalan, Musa punya real, ular betul. Tu diorang sujud, diorang tahu itu kan sihir. Sebab yang boleh clarify pasal Musa AS punya mukjizat macam sihir. Tapi pasal apa? Pasal orang zaman Firaun, mereka percaya sihir. Sangat percaya dengan sihir. Jadi sebab tu bila Musa AS bawa mukjizat macam sihir. Tapi bila sihir kata bukan sihir, diorang tak ada jawapan lagi kecuali daripada Tuhan lah. Ahli sihir yang mengklarify bahawa Musa buat tu bukan sihir. Bukannya sihir. Ya. Jadi bila datangkan mukjizat macam tu untuk supaya tak ada hujah pada atas Musa untuk Firaun mengatasi bukti-bukti ni bawa oleh Musa alaihi salam. Itulah sebenarnya kisah tersebut. Doa tu duduk kat situ minta dipenuhkan diri kita dengan kesabaran ketika mana goyangnya iman kita. Rasa berat sangat ujian Allah Ta'ala berikan, hilang harta ke, hilang orang kita sayang ke, sampai peringkat di mana kita mungkin akan separuh tu jadi kufur pun ada. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena faham kesabaran ni kena kita dapat dari Allah Ta'ala. Iman takwa minta pada Allah Ta'ala juga. Ini bukan benda kita buat, kita cakap I can do it by myself. No. Sebab kita ni hamba. Kita ada Tuhan. Allah Ta'ala beri kita ujian untuk kita balik pada dia. Dan kita patut balik kepada dia pada ketika waktu berkenaan. Okay? Baik. Wallahu a'lam. Boleh ketika tengah contoh macam ketika mana dalam keadaan sakit on and off, kena kanser ke dan sebagainya. Pasal ini doa ni untuk minta kita jangan sampai mengeluh. Sebab saya memang dalam sejarah bila kita perhatikan balik, memang banyak orang yang atheist ni yang panggil jadi agnostik, jadi tak suka Tuhan, tak suka agama ni, kaji balik hidup diorang memang ada masalah. Diorang terkena dengan ujian sampailah sekali diorang jadi tinggalkan agama. Boleh katakan banyak macam tu. Dia dah lose hope dengan Tuhan, dia salahkan Tuhan buat pada dia kenapa dan sebagainya, last sekali dia terkeluar daripada agama. Ramai, bukan seorang. Ada orang tinggal sunnah pun ada.
sebelum daripada kemalangan, sebelum kena benda ni, dia seorang yang ikut sunnah. Lepas tu kena accident dan sebagainya, Allah tak lumpuhkan kaki, tiba-tiba jadi ahli bid'ah. Ada. Ini benda-benda yang kita kena gunakan pada waktunya. Baik. Baik, wallahu alam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti sambung kemudian. Kerja rumah buat 13 surah Yasin sampai ayat yang ke-27. Nanti kita bincangkan insyaAllah. Yang tumpu pada ka dengan kum. Anta antum. Ka kum, anta antum. Ka dengan kum, anta dengan antum. Okay, baik. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.